Baik, adakah kita sudah live? Okey. Dah ada beberapa penonton. 5, 9. Kita tunggu orang lain dulu sekejap. Sementara itu tolong share dulu, tolong kongsi dulu, kita share, kita sebarkan seberapa banyak yang dapat kepada kawan-kawan yang lain. Sebabnya saya pasti ramai sangat di luar sana ada anak yang berada di bangku persekolahan, terutamanya di sekolah rendah. Sebelum tu sound check dulu. Dengar ke? Oi, Dr. Nora. Jelas ke suara? Sebab saya tak guna tu apa? Mikrofon tu. Waalaikumsalam Nurul Asma. Suara dulu ke tak bunyi ni? Okey, clear Nur Aliza. Jelas Siti Nur Nabila. Baik. Rasa kita boleh mula dah. Ada 400 orang dah sedang live sekarang. Baiklah. Cuti. Ayam berkokok pun dengar cikgu. Baik. Sekarang semua orang maklum kita dalam perintah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana kita diarahkan untuk stay at home, berada di rumah. Tidak boleh ke tempat kerja, anak-anak tak boleh ke sekolah. Okey? Bahasa mudah je macam itulah. Anak-anak kita tak boleh ke sekolah. Baiklah. Bila anak tak boleh ke sekolah ni, satu masalah besar sebenarnya. Satu masalah besar di mana mereka akan tertinggal apa banyak sangat topik. Cikgu-cikgu dah mula risau ni. Dalam grup-grup guru, semua dah mula risau. Macam mana nak kejar silibus yang tertinggal. Dan kita ada teknologi, kita ada Google Classroom. Ramai dah guru menggunakan Google Classroom. Dia bagi task melalui email. Tetapi capaian itu tidak meluas. Peratusan murid yang menghadiri kelas-kelas begini tak banyak. Nak cecah 30% pun susah. Nak cecah 30%, 40% kehadiran murid ataupun murid yang buat assignment yang kita beri tu memang sekitar 30% saja. Maknanya 70% lagi tertinggal, sama ada mereka memang tidak ada telefon. Itu kebanyakannya lah murid sekolah rendah kan. Murid sekolah rendah kebanyakannya tidak ada telefon. Yang kedua ialah capaian internet mungkin juga berlaku. Ramai yang anak-anak balik kampung. Itu yang kedua. Antara sebab Google Classroom dan juga kelas-kelas online yang cikgu-cikgu sekolah mereka buat tak dapat sambutan, itu antara penyebab utamalah. Jadi, silibus sangat tinggi, terutamanya silibus KSSR Semakan 2017, di mana sekarang murid tahun 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Sampai tahun 4 guna KSSR Semakan, tahun 5, 6 adalah KSSR lama. Pun masih laju sangat lama sebenarnya. Baik, sekolah swasta ada homework, anak-anak kena submit online, okey? Kata siapa tu? Roslina Lin. Masalahnya kat kampung tak ada internet. Betul, Azaril Razali. Anak IPS ada SPM Juhaida. Yes, ini semua sangat-sangat merisaukan lah sebenarnya. Baik. Jadi kita pergi terus kepada murid tahap 2. Saya tumpukan murid tahap 2. Tak semua tempat murid tinggal ada internet, betul. Yes, yang ada internet pun telefon mak ayah pegang, mak ayah dia guna. Sesekali boleh bagi ke anak. Baik, kita pergi terus kepada topik yang ada dalam tahun 4. Tahun pertama batch KSSR Semakan 2017. Untuk tahun 4 mereka ada 8 bab besar.
8 bab besar dipecahkan kepada subtopik-subtopik yang sangat padat. Tajuk pertama ialah nombor bulat, dipecahkan kepada nilai nombor, nombor genap, nombor ganjil, anggaran, bundar, pola nombor, operasi asas, operasi bergabung, dalam operasi penyelesaian masalah. Tengok dalam satu bab pecahan dia sangat banyak. Bab satu saja sebulan tak habis. Tak sempat habis sebulan kalau cikgu dia mengajar secara detail. Okey? Sebab tajuknya sangat padat. Bab kedua ialah pecahan, perpuluhan dan peratus, seterusnya pergi kepada wang, pergi kepada sukatan dan geometri, masa dan waktu, ukuran dan sukatan, ruang, koordinat dan pengurusan data. Baik, itu 8 bab. Tahun 5 kita ada 18 tajuk. Sebab tahun 5 KSSR lama. Tajuk dia satu-satu. Tambah dalam lingkungan sejuta, satu bab. Tolak dalam lingkungan sejuta, satu bab. Operasi bergabung, satu bab. Sebab tu jadi banyak. Cuma bila KSSR samakan, dia padatkan, dia menjadikan ia 8 bab saja. Tambah, tolak, darab, bahagi, operasi bergabung, penyelesaian masalah. Semua tu dia masuk dalam bab 1. Okey. Tahun 3 macam mana? Ada orang tanya tahun 3. Okey, untuk murid tahun 1 sampai 3 kita buat live lain. Ini saya tumpu untuk tahap 2 dulu lah. Tahun 3 pun boleh juga guna sebenarnya tips-tips, beberapa tips yang kita akan bagi ni. Okey, tahun 5 ada 18 tajuk, tahun 6 ada 12 tajuk. Ini kerisauan cikgu-cikgu sebenarnya. Kenapa cikgu risau? Sebab topik padat, masa singkat. Memang ramai cikgu. Saya kalau nak cuti tu risau. Kalau dah kena kursus kat alamak dia risau macam tu. Macam mana tertinggal ni budak tinggal. Kalau setakat sakit kepala ke, pergi klinik sakit kepala, demam sikit, doktor bagi MC, biasanya ramai je cikgu tak MC. Makan ubat pagi, dia okey sikit, pergi mengajar. Bukan tak nak rehat sangat, tapi risau silibus tak mampu cover. Sekarang tempoh PKP kita dilanjutkan sehingga 14 April tau. Tahu kan? Sampai 14 April. Tu Sharifah Azmah dah tanya. UPSR dah tak lama sempat habis silibus. UPSR kita awal bulan 9. Sangat-sangat dekat dah. Topik yang cover sekarang sepatutnya dah hampir separuh. Tapi kita dah cuti. Lama cuti. Memang kena usaha online macam mana pun. Yes. Sekarang ni satu usaha kita mak ayah yang berada di rumah. Kita kena bantu anak-anak kita lah. Budak-budak, bila tidak diberi guide, tidak diberi jadual, mereka akan buat suka-suka dia je. Siap pagi, bangun, tengok TV, main, bergaduh, makan, menangis, kena marah, main lagi, sampai masa tidur. Gitu je. Bila tak ada jadual. Saya tengok dah agak ramai ibu bapa mula membuat jadual untuk anak mereka. Semalam, Waalaikumsalam mak, Cikgu E. Cikgu E pun ada masuk. Semalam saya ada terbaca seorang ibu, dia kata apa tahu? Cikgu, saya buat jadual anak saya di rumah sama macam jadual di sekolah. Oi, seram ni. Dia nak buat sama macam sekolah. Bermula 7.30 pagi, waktu apa? Dia nak ikut gitu. Bagus lah. Kalau boleh ajar semua topik, bagus. Kalau boleh ikut semua jadual tu pun bagus. Tapi padat sangat kot. Kami di sekolah guru bertukar-tukar, murid tak bosan. Ini murid ada mak dia je. Mak dia dah lah. Mak tahu je kan. Mak ni bukan takat anak takut, ayah pun takut. Okay. Jadi kita apa tadi? Mak takut pula. Mak yang garang di rumah. Memang lah, mak ni memang mana-mana mak pun dia garang sikit. Dan kena ada jadual lah. Yes, nombor 1 kena ada jadual. Mungkin tak perlulah. Boleh tak mohon extend UPSR. Itu mungkinlah KPM akan buat keputusan. Tahun 3 ada tak videonya? Video tahun 3. Sekarang live untuk, boleh je tahun 3 sekarang pun buat jadual ya untuk tahun 1, 2, 3 sampai 6. Okey, yang pertama buat jadual ya. Ibu bapa tolong bantu anak-anak buat jadual. Macam mana jadual macam mana? Jadual pembelajaran mereka. Contoh, pagi tak semestinya mula ikut masa macam sekolah. Mungkin kita boleh mula 8.30.
Dah siap sarapan pagi, dia relax apa setengah. Okey, waktu untuk belajar BM dulu. Mungkin kita peruntukkan setengah jam. 1 jam dengan mak lama sangat. Setengah jam, 15 minit yang pertama penerangan ibu bapa. Kita sebagai mak ayah, kita terangkan contoh nak buat ayat nyata. Nak bina ayat berdasarkan gambar. Apa nak ambil kata kerja yang ada dalam gambar, tengah mencangkul. Okey, kita suruh dia buat. Pak Ali sedang mencangkul tanah. Okey, contoh. Macam mana pula mak nak mengajar? Kalau ada buku teks sangat membantu. Buku teks yang dibekalkan oleh KPM, dia ajar step by step. Sangat membantu buku teks untuk kita mengajar anak. Macam tu. Kalau ada buku teks sangat-sangat membantu. Jadi, buat jadual. Pukul 8 sampai 8.30 mungkin BM. Penerangan ringkas 5 minit, 10 minit, 15 minit, 15 minit seterusnya. Wajib buat latihan. Apa-apa teknik belajar dia kita dengar, kita ingat. Kita buat, kita faham dan kita ingat selamanya. Dengar saja boleh faham, tak ingat. Oh, faham. Okey, faham. Lepas tu lupa. Lepas tu terus lupa. Kita dengar, kita tengok, kita faham, kita buat, kita ingat. Gitu. Terbalik tadi. Kita tengok saja, kita faham, kita boleh faham dengan mendengar penerangan. Tanpa buat, murid takkan ingat. Sebab tu, waktu kita ajar anak sekarang, sama juga dalam kelas. Saya ajar murid-murid dalam kelas. Tanya, faham cikgu? Faham. Boleh buat. Dia terus buat dalam kelas sikit. Weh, boleh buat dalam murid aku ni. Dalam praksis soalan sama mereka tak boleh buat. Kenapa? Tiada latihan susulan di rumah. Dia akan cepat lupa. Sama juga sifir. Sifir anak kita hafal. Anak dah boleh hafal sifir 1 sampai sifir 10. Sampai sifir 9. Oh, ingat dah ni anak aku ni. Masuk dalam praksis tak boleh buat. Lambat dia nak kira. Kenapa? Waktu dia hafal tu dia ingat. Dia baca depan kita laju. Kemudiannya dia tak buat latihan sifir. Itu kesilapan kita sebenarnya. Itu kesilapan kita bila anak dah menghafal sifir. Kita tak buat latihan sifir banyak-banyak untuk dia. Di sini akan mengurangkan ingatan anak. Jadi, dalam cuti sekolah ni, buat jadual. Lepas belajar BM sampai katakan 8 sampai 8.30 ataupun sampai pukul 9, rehat dulu. Rehat setengah jam, rehat sejam, bagi dia main tab, bagi dia tengok TV, bagi dia pergi berlari kat tanah sekejap, main dengan sepupu sepapak dia, adik-beradik dia. Okey dah, pukul 10 panggil balik. Duduk balik. Makan-makan sikit, asyik makan je kan. Asyik makan dia. Masuk pula BI. Kemudian, dah pagi tu 2 topik cukup. 2 subjek cukup, BM dengan BI contohnya. Petang pula, sebelah petang, tengah hari, panas-panas, lepas mandi, makan, tidur sekejap ke, pukul 3 boleh bangun. Okey. Masuk matematik contohnya. Okey, pukul 3 matematik. Kemudian petang selepas asar kita masuk lagi satu tadi, BMBI sains pula. Dan esok kita boleh rotate. Malam pun boleh, tak ada masalah. Macam mana nak bagi anak faham soalan ayat matematik? Ayat matematik tak susah. Ayat matematik adalah direct Cik Lee Mas Kun. Maaf saya tak pandai nak pronoun. Baik, Waalaikumsalam Sahidah. Macam mana nak faham ayat matematik? Ayat matematik adalah ayat berbentuk direct. 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu ayat matematik. Yang saya rasa soalan dia nak tanya bagaimana nak bagi anak faham soalan penyelesaian masalah. Itu soalan dia saya rasa. Soalan penyelesaian masalah adalah soalan berbentuk ayat. Pak Abu ada 4,675 ekor ikan. 50% daripada ikannya telah mati. 20% daripada bakinya dijual kepada Ali. Berapa baki ikan Pak Abu? Okey, ikan Pak Abu tinggal berapa? Itu yang sepatutnya. Cikgu mana lebih baik fokus kertas 2 ataupun kertas 1? Baik. Soalan bagus pada Zaihani Abdul Malik. Sangat baik fokus pada kertas 2. Kenapa? Murid yang pandai menjawab kertas 2 akan dapat menjawab kertas 1 secara automatiknya. Kerana kertas 2 memerlukan jalan pengiraan dan kertas 1 pun nak dapat jawapan kena kira. Cuma dalam kertas 1 ada banyak trik menjawab dengan pantas. Saya pernah kongsi beberapa kali sebelum ni. Kena lukis kalau soalan mat ayat.
Megat Nur Shani. Kena lukis kalau soalan mat ayat. Tak faham saya. Soalan berbentuk ayat, boleh tak kalau lukis untuk fahamkan? Boleh. Contohnya kita dua, ada soalan banyak, dia lukis. Dia lukis, murid tak padam. Lukisan itu dikira jalan kira sekiranya bermakna. Sekiranya bermakna. Apa maksud bermakna? Maksudnya dalam lukisan dia tu, pemeriksa boleh faham, oh murid ni sedang mengira, dia sedang menolak, dia sedang mendarab, dia sedang membahagi, dia sedang membuat peratus, dia sedang membuat pecahan daripada lukisan tu. Dia buat kotak, dia buat bulatan, dia buat bina carta ke. Okey, itu dikira sebagai jalan kira sekiranya bermakna. Kalau lukis gambar singa, gambar ikan tak jadi. Melainkan dia lukis 10 ekor ikan, dia potong 3. Nak menggambarkan 10 tolak 3, itu diterima. Lukis gambar mak dia ke, tak jadi. Okey. Lagi ada soalan lagi. Kita buat soal jawab dulu. Untuk mat, berapa lama tempoh saya ajar anak? Sejam okey tak? Okey sangat Puan Nora Nur. Okey sangat. Sejam sangat okey. Sebenarnya setengah jam pun dah sangat okey dah. Murid dapat bagi tumpuan setengah jam sangat okey dah. Jangan bebankan dia dengan sangat banyak topik terus, tak payah. Kita tumpu topik by topik. Bagi dia kuasai satu demi satu. Kalau ada, buat jadual anjal, okey? Kalau ada buku latihan topikal, sangat bagus. Kita ajar dia penambahan dulu. Okey, hari ni tambah je kerja dia. Tambah dalam lingkungan sejuta. Ini tajuk tahun 5. Tambah dalam lingkungan sejuta. Tambah je kerja dia. Tambah macam ni, tambah tempat kosong di tengah, tambah tempat kosong di depan, tambah dalam bentuk penyelesaian masalah. Esok tolak pula. Lepas tu darab pula, bahagi pula. Tumpu topik by topik sangat bagus. Kalau kita bagi set soalan peperiksaan, jawab semua. Kemudian, okey, kenapa salah soalan tambah? Kita nak ajar tambah. Tengok sebelah, salah soalan pecahan, nak ajar pecahan. Salah soalan peratus, nak ajar peratus. Dia tak boleh masuk sama sekali. Kalau kita tumpu, contoh hari ni peratus je. Dia salah peratus, dia betulkan peratus. Dia buat soalan peratus lain, buat soalan peratus lain. Okey, buat dan buat. Kita kena tetapkan minima latih tubi yang kita bagi pada anak. Contohnya, 30 soalan, 20 hingga 30 soalan jumlah yang bagus untuk anak kita buat dalam masa satu hari. Okey, kalau boleh buat lebih, lagi bagus. Dan 20 hingga 20 soalan hingga 30 soalan adalah soalan topik yang sama. Bukannya kita bagi set UPS Art, set kertas soalan akhir tahun, tak. Soalan topik yang sama. Bila masa nak guna set tu? Set tu setelah topik-topik asas mereka kuasai. Tambah, tolak, darab, bahagi, pecahan, peratus, masa dan waktu, ruang, koordinat, pengurusan data, wang. Anak tak faham soalan ada yang ayat-ayat. Okey, Hamidah Hamid. Itu ialah soalan penyelesaian masalah. Cikgu, ada tip tak supaya anak tak tertinggal jawab soalan exam? Tip asas daripada N. Izwani. Tip asas kalau saya ajar anak saya ialah soalan susah, skip, bulatkan. Bulatkan. Kita ajar mereka bulatkan. Mereka terus buat soalan yang senang sampai habis. Mereka akan mula balik soalan nombor 1, cek yang mana dibulatkan. 1 sampai 40, soalan mana dibulatkan, soalan tu dia tumpu balik. Baru tak tertinggal. Macam mana nak ajar anak faham ayat matematik? Min kehendak soalan. Baiklah, Nur Lela Abdul Naim. Untuk faham ayat matematik, ada beberapa teknik, antaranya teknik DDoS. D yang pertama adalah diberi. D yang kedua ialah dicari. O ialah operasi, S ialah sesuaikan. DDoS, DDoS. Dicari. Apa yang dicari di dalam ayat soalan matematik? Apa yang dicari kita gariskan. Wajib gariskan. Murid saya, kalau saya cek soalan peperiksaan dia ataupun latihan dia, dia tak garis kehendak soalan, saya ketuk tangan dia. Kita ajar dia macam tu. Garis kehendak soalan. Apa yang dicari? Yang kedua, operasi. Bila kita tahu, dia nak cari jumlah ikan yang tinggal. Apa operasi yang kena buat? Dia kena bulatkan kata kunci. Bulatkan kata kunci dalam soalan matematik. Kalau dia kata jumlah adalah untuk tambah. Kalau dia kata cari beza, maksudnya dia cari tolak. Hitung peratus, dia suruh cari peratus. Daripada, darab. Sebahagian, okey. Diagihkan sama banyak, operasi bahagi. Operasi. Dah tentu operasi, dia kena selesaikan dah. Puan Nur Lela, anak dah menangis tu.
Dengar je Zahani menangis kat sebelah. Ayah dah kunci dalam bilik. Kertas 2 dia susah nak faham soalan yang panjang-panjang. Ada tips cikgu Fiz Valley. Okey, teknik DDoS tadi. Baiklah, seterusnya. Okey. Baik. Seterusnya apa topik? Topik itu topik by topik. Tetapi malangnya tak ramai yang secara jujurnya lah, tak ramai yang boleh buat macam tu, boleh buat jadual. Mula-mula dia buat jadual, kemudian dia mula tak pantau anak. Jadi at least dalam cuti ini kita cuba pastikan anak kita hafal sifir. Cuba pastikan anak kita hafal sifir. Dah hafal sifir, dia dah boleh sifir 1 sampai 9. Main satu permainan yang menguji minda. Mainan senang, tambah dan tolak. Tambah dan tolak tanpa mengira. Okey? Anak kita walaupun dia tahun 6, abang, kakak, walaupun dia tahun 6 walaupun tahun 5, tahun 1 2 3 lagi disyorkan. Kita guna okey, 7 tambah 7. Dia akan mengira. Kenapa dia mengira? Dia lambat mencongak. Murid yang lambat mencongak, dia akan bermasalah menjawab walaupun dia hafal sifir, walaupun dia boleh kuasai. Sebab dalam soalan matematik, kertas 1 ada 40 soalan, masa diberi hanyalah 60 minit. Soalan berbelit-belit, soalan kebat, satu soalan tak boleh lebih 1 minit. 1 minit je satu soalan, baki 20 minit untuk semak sepatutnya. Malangnya ada murid satu soalan sampai 5 minit, 3 minit, 4 minit. Habislah 2 minit. 2 minit satu soalan bermaksud 40 soalan dia habiskan 80 minit. Sedangkan waktu menjawab ada 60 minit. Nampak tak? Bagaimana cara mudah untuk hafal sifir, cikgu? KT Ali. KT nak tahu cara mudah hafal sifir Tulis sifir 2. Bagi sifir ke anak. Ambil hanger letak sebelah. Hafal sekarang. Tengok dia. Selagi tak ingat, jangan bergerak. Bangun je, pang, hanger. Atas lantai lah. S, Muhammad Amin. DDoS, diberi dicari operasi S itu adalah selesaikan, Muhammad Amin. Okey, teknik. Okey, untuk tajuk nisbah, perlu dipermudahkan atau tidak? Baik, Amirah Hafizah. Jadi ada satu soalan, dia kata keluar topik sikit. Saya nak tanya tajuk nisbah, perlu dimudahkan atau tidak? Contoh, 2 nisbah 4 perlu dipermudahkan menjadi 1 nisbah 2 atau tidak? Baik, Amirah. Kami tak syorkan permudah. Siapa permudahkan, diterima. Kenapa? Tak syorkan. Kalau dia permudah dan salah, kosong markah. Kalau dia permudah dan salah, kosong markah. Melainkan dalam soalan tu kata, beri jawapan dalam bentuk termudah, baru kena permudahkan. Biasanya soalan tak minta permudahkan untuk nisbah. 6 nisbah 10. Tak payah kecilkan menjadi 3 nisbah 5. Dirisaukan dia dapat jawapan 6 nisbah 10. Dia nak kecilkan tu, dia tersilap. Dia buat 4 nisbah 5 contohnya. Dah rugi markah. Okey. Tips ajar anak cari jawapan soalan garis nombor. Okey, untuk soalan garis nombor pecahan, cari pecahan terbesar yang ada dalam soalan. 2/3, 4/3, lepas tu 40, lepas tu 6/9, lepas tu 15. Samakan semua penyebut menjadi 15. Susah nak terangkan dalam waktu singkat, tapi asasnya kita samakan dengan pembayang nombor yang terbesar. Anak saya hafal, lepas tu lupa nak ribah. Kenapa lupa? Sebab dia dah hafal, dia tak buat latihan. Anak hari ni dah hafal sifir. Okey, tadi teknik sifir. Teknik terbaik adalah paksaan. Serius. Teknik old school terbaik. Cuba tengok sekolah Cina. Sekolah Cina dia paksa murid-murid dia buat latihan beratus-ratus latihan sehari. Kita sekarang ni, kita tidak digalakkan memberi kerja rumah kepada murid. Kerana risau, oh nanti murid tertekan, murid tak boleh buat, dia emosi dia tak stabil lah, dia telah itu kita sekarang mula polisi sekarang kita lebih bertolak ansur jenis tu. Dulu kita kan dipaksa. Tapi sekolah Cina mereka tak ikut. Cuba tanya kawan-kawan yang hantar anak di sekolah Cina. Setiap hari berpuluh soalan, beratus soalan mereka kena jawab. Tak siap? Siaplah. Dia tanda setiap hari. Okey, nak dibah tadi, kata anak saya hafal waktu lupa. Teknik terbaik membuat hafalan sifir adalah guna paksaan. Selagi kau tak hafal,
kau jangan turun main. Contoh mak. Kau tak hafal CV2 hari ni, mak rotan. Contoh, mak sendiri kan. Bagilah ugutan sikit pada anak. Memang paksaan adalah teknik yang terbaik. Nah, manusia ni, dia berubah sikap kerana dua benda. Pertama, pujian. Yang kedua ialah hukuman. Siapa kalau abang boleh hafal CV, mak bagi RM1. Contoh. Dia mungkin boleh berusaha. Itu pun cara yang baik. Yang kedua adalah paksaan. Tak hafal CV, dendaan. Hukuman. Tak hafal CV, kena apa-apa. Sebab tu, dalam undang-undang negara pun kita ada undang-undang, kita ada apa, hukuman. Hukuman ni untuk mendidik sebenarnya. Baik, anak saya hafal, lepas tu lupa. Kenapa dia lupa? Dia dah hafal CV2 hari ni, dia dah baca depan kita, okey, anak aku dah hafal, kita dah set mind kita macam tu, anak dah hafal CV3 esok. Dia tak buat latihan terus. Itu silap dia Puan Adibah Ayub. Bila dah hafal CV2, kita gunalah sendiri, ambil kertas kosong, 1.2 sama dengan berapa, 3.2 sama dengan berapa. Buat secara rawak, kemudian buat kosong di tengah pula. 2 darab berapa sama dengan 18. Berapa darab 3 sama dengan 14 pula. Berapa darab 3 sama dengan 15. Okey. Terus buat latihan. Cikgu boleh ajar peratus? Oh, sekarang saya tak ajar peratus sekarang lah. Sekarang sekadar live je. Boleh ajar peratus ke anak-anak. Betul tak hanger. Sesuai tak siap habis kita buat quiz dalam countdown masa. Uji. Yes. Meli Sezara punya idea bagus. Dia kata sesuai tak setiap kali habis topik kita buat quiz dalam countdown masa. Kita beri masa untuk anak kita menjawab. Bagus. Sangat bagus. Contoh kita bagi sejam, bagi satu set soalan, 40 soalan. Tengok anak kita menjawab macam mana. Biar dia duduk dalam situasi macam perasaan, duduk di meja, jangan menirap, jangan baring, duduk di meja. Bagi dia buat tanpa gangguan, tak boleh pergi minum air dalam masa sejam tu. Tengok berapa banyak dia boleh siapkan. Okey, bagus. Nak bagi cakap mencongak macam mana cikgu? Oh, okey, tadi congak kan? Bagi cakap mencongak. Main game, setiap hari main game. Walaupun anak tahun 6, walaupun anak tahun 3, tahun 2, tahun 4, tahun 5, main game mudah. Mula-mula tambah kurang pada 10. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 3 tambah 6, 9. Bawah pada 10. Bawah pada 10 biasanya murid laju sikit. Sebab cukup jari dia, cukup. Tapi, kalau dia masih guna jari, maksudnya dia belum power mencongak. Biar dia boleh jawab terus. 4 tambah 3, 7. Terus dia boleh jawab. Okey, 1. Yang kedua, dia dah laju bawah 10. Sampai dia tak perlu guna jari. Kita up. Tambah bawah 20. 7 tambah 6, 13. Okey, gitu pula. 8 tambah 9. 9 tambah 4. 3 tambah 8. Nombor yang lebih pada 10 pula. Sampai 12 ni dia akan lambat sikit. Confirm akan lambat sikit. Walaupun murid tahun 6. Cuba tanya anak 8 tambah 7. Dia nak terus jawab 15 tu lambat. Sebabnya dia kurang mencongak. Bila dia dah laju dah sampai situ, up nombor besar sikit. Bawah 30 pula. 25 tambah 15. Dia pun dia kena mencongak dalam otak. Teknik congak sangat bagus. Sebab tu murid kita KSSR lama lagi. KSSR bukan semakan yang lama lagi. KSSR lama 2010. Bermula 2010 dalam matematik dah mula diperkenalkan abacus. Abacus ni ialah sempua matematik. Kesalahan lama dan kesalahan samakan. Kenapa dia ajar abacus? Sebab finalnya, di akhirnya dia harap murid dapat menguasai arithmetic mental. Arithmetic mental adalah penguasaan congak. Murid boleh membayangkan dalam kepala, dalam mengira tu. Murid Cina, dia membayangkan abacus. Pemain abacus yang mahir, dia boleh membayangkan abacus dalam kepala dia. Bila dia beri nombor, dia nampak benda tu bergerak. Dia naik manik, dia turun. Dia nampak benda tu bergerak. Sebab saya mahir juga abacus. Saya wakil abacus peringkat mantap dulu. Memang kita belajar dengan mesyarah. Maknanya, final stage dia dalam abacus adalah arithmetic mental. Mencongak menggunakan abacus. Okey, anak tak boleh kuasai abacus, tak ada masalah. Dia boleh mencongak macam biasa pun sangat cukup baik. 25 tambah 14. Boleh jawab terus. 25 dia boleh nampak dalam kepala otak dia. 25 tambah 14. Dia nampak bentuk lazim. Tu pun dah okey. Dia tak pandai nak naik manik-manik abacus, tak ada masalah. Dia boleh bayangkan 25 tu macam mana dalam kepala, 14 macam mana. Sebaik kuasai tambah, kita mahirkan anak tolak pula. 6 tolak 2. Mula-mula mesti tolak bawah 10. 10 tolak 4. 9 tolak 6. Gitu dulu. Kemudian kita besarkan nombor.
tolak bawah 20, tolak bawah 50. Okey? Okey. Cikgu boleh tak ajar peratus? Sekarang saya tak ajar Captain Neo. Saya lemah peratus. Peratus senang je. Kalau suruh cari peratus, darab peratus. Kalau 25% daripada berapa? 25% darab daripada tu berapa? Nanti saya buat video. Dah banyak video peratus saya buat sebenarnya. Baiklah. Untuk sifir adalah... Okey, Noranur. Lupa beritahu sifir. Terima kasih soalan Noranur. Untuk sifir, adakah sesuai hafal 2, 4, 6, 8 atau baca 1 darab 2, 2? Sifir sangat perlu sebut nombor di depan. Semua ingat Sifir sangat perlu sebut 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6. Ataupun tak nak sebut darab pun tak apa. Asalkan nombor depan tu ada 1, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8. Itu cara hafal sifir. Jangan hafal 2, 4, 6, 8. Kenapa? Bila dia jumpa soalan 4 darab 2, dia kena buka jari. Confirm. Murid yang hafal 2, 4, 6, 8, dia tak tahu pun berapa darab 28. Dia kena 2, 4, 6, 8. Oh, 4 darab 28. Dia akan jadi gitu. Ini melambatkan dan ini bukan konsep menghafal. Murid hafal sifir, oh 2 darab 4, 8. Kenapa dia dah hafal? 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8. Dia dah hafal. 2 darab 4, 8. Murid yang hafal 2, 4, 6, 8. Dia tak tahu 8 tu berapa darab berapa. Dia kena dia kena kira guna jari. Jangan hafal 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 15. No. Mesti ada 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12, 5, 3, 15. Mesti ada macam nombor di depan. Okey? Baik. Confused murid tanya pemudahkan sebab atau tidak. Okey, dah settle soalan tu. Cikgu, nak tip anak mencongak. Cikgu nak tip. Okey, Liza, setiap hari ambil masa tak payah lama mencongak. 5 minit hingga 10 minit cukup. Sambil-sambil dia buat Lego, sambil-sambil dia tu pun apa-apa je. Tak semestinya dia tak perlu dia pegang kertas tu. Okey, dia duduk sebelah kita ke. Okey, kakak, 2 tambah 2, 2 tambah 4. Mulai nombor kecil. Sentiasa bermain. Murid dia akan seronok bila jawapan dia betul. Dia sangat seronok. Sebab tu mula dengan soalan mudah. Walaupun anak kita tahun 6, tahun 5. Kakak, 3 tambah 3, 6. Oh, baguslah kakak. Lagi seronok dia bila dipuji. 2 tambah 6, 8. Oh, baguslah kakak. 7 tambah 4. Dia pun, 7 tambah 4. Dah lebih 10, dia akan lambat sikit. Jadi, selalu bermain dengan anak. Selalu tanya dia. Sambil kita potong sayur, boleh tanya. Sambil kita tengok TV ke. Sambil duduk tengok apa-apalah. Tengok polis tengah ronda kat sekarang ronda. Hari ni kena paksa anak tahun 4 belajar. Kalau tak asyik tengok TV je. Betul Naslina. Anak-anak ni kena dipaksa. Okey. Jessie Kasim. Dulu sekolah Cina memang hari-hari kena belajar sifir. Sebelum cikgu masuk untuk rehat atau hafal sifir. Syukur sekarang sifir ingat. Betul. Macam mana nak hafal sifir Muslifah? Saya dah bagi tahu letak rotan kat sebelah. So anak duduk depan kita, hafal sekarang. Jangan bergerak selagi anak tak ingat sifir. Cikgu, anak saya kurang faham nombor bundar. Bagaimana? Ada tips tak cikgu? Saya buat banyak video tentang bundar. Kena cari dalam Telegram saya. Percuma je. Kat wall saya susah sikit nak cari. Dalam Telegram saya. TME Palang Muhammad Fadli Saleh. Okey? Puan Roslina Lin. Anu dalam tambah tu macam mana ya? Ummu Ifah. Anu adalah unknown. Unknown adalah satu jumlah yang kita tidak diketahui. Apa maksud unknown? 2 tambah berapa sama dengan 15. Berapa itu adalah anu. 3 tambah M sama dengan 17. M itu adalah anu. Kalau dalam soalan penyelesaian masalah, ada sejumlah guli dalam bekas biru. Sejumlah adalah anu. Unknown yang benda kita tak tahu. Itulah anu. Untuk belajar lebih lanjut tentang anu bukan sekarang lah. Sekarang untuk soal jawab gini je. Okey, sifir kena hafal setiap hari. Okey. Orang tua boleh belajar tak? Lambat betul mencongak. Sangat bagus belajarlah Ahmad BMI. Yes, penulis buku ni. Apa ustazah apa? Masya Allah. Cikgu, maksud mencongak. Maksud mencongak ialah kira secara mental. Okey? Waitah Timun. Kira secara mental adalah mencongak. Alamak, kenapa? Ui, bahaya betul tekan back sana.
Wah. Saya sangkut telefon ni depan apa? Atas grill depan pintu. Nasib baik depan tu pemandangan, bukan pemandangan yang kita sensor, tertekan. Macam mana nak guna AirPods? Apa benda AirPods ni? Muslifah, saya tak tahu AirPods. Apa nama Telegram saya? Okay. T.me. T.me tu merujuk pada Telegram lah. T.me, type tu Palang Muhammad Fadli Saleh. Semua rapat. Ada kat wall saya. Boleh juga tengok kat wall saya. Saya baru share malam tadi. Suruh jemput join Telegram saya. Ada lebih 100 video kat sana. Cikgu, pecahan macam mana ya? Pecahan macam tu lah. 1 per 2, 3 per 4. Nak ajar pecahan sekarang susah lah. Pecahan adalah ibu segala topik. Pecahan adalah ibu segala topik. Anak tak faham tajuk pecahan. Baik, Ummu Ifah. Kalau pecahan tak hafal tajuk, tak kuasai tajuk pecahan, satu modul yang sangat saya syorkan untuk murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Satu modul yang saya syorkan ialah modul pantas matematik. Modul pantas matematik ni kawan saya. Dia ni pengalaman lebih 20 tahun dah mengajar matematik. Dia guru pakar matematik lah, penggubal soalan, dia penanda kertas, penceramah matematik. Dia bina modul pantas matematik khas tajuk pecahan perpuluhan peratus. Nombor 1 pecahan dah untuk kuasai pecahan. Kerana pecahan adalah ibu segala topik. Dia buat 1000 lebih soalan, saya buat 11 video menerangkan setiap subtopik dalam pecahan. Kami namakan dia sebagai modul pantas matematik. Sangat ramai dah orang dapatkan dia secara e-book. Secara e-book kena print out sendiri. Ada 11 video saya. Tonton video, buat latihan. Tonton video, buat latihan. Tumpukan modul pantas matematik. InsyaAllah anak akan kuasai pecahan. InsyaAllah dia akan kuasai pecahan. Dapatkan dengan affiliate saya dia. Ataupun boleh type www.modulmatematik.com. Modul pantas matematik, modul matematik je. Modulmatematik.com. Enter, dia akan terus ke link tu. Okey. Kemudian duk kapung cikgu je, duk kapung. Saya tak hafal sifir, tak ingat. Tak ingat kena hafal lah. Betul, anak-anak kena puji. Yes, saya tengah paksa anak hafal sifir 3. Bagus Azila. Anak saya kurang faham tajuk pecahan. Takkan saya nak ajar sekarang, tak ada whiteboard. Kak Ummu Ifah, cuba dapatkan modul pantas matematik tu. Hatijah, anak saya bagi tahu cikgu disuruh hafal 246. Saya sangat tak galakkan. Okey. Okey, apa lagi? Cikgu, saya ajar saya menulis sifir banyak kali hingga 10 kali. Betul? Zaza Azhari, menulis mampu membuat ingatan. Teknik dia macam mana tahu? Puan Zaza Azhari kata dia suruh anak dia tulis balik sifir 10 kali. Kakak tulis sifir 3. Cuma ada satu kerisauan saja. Suruh tulis banyak kali. Kalau tulis dalam buku, dia tulis page ni, dia akan tiru page sebelah. Kita buat tak kertas A4, lagi bagus. Dia tulis sifir 3 tak kertas A4, dia bagi kat kita. Tulis tak kertas A4 lain, bermaksud dia tak boleh tiru dah sebelah. Baru menguatkan hafalan dia. Kalau dia tulis sekali je, dia tiru sebelah, kurang efektif. Bagus. Teknik ni juga sangat bagus. Dulu-dulu cikgu kita pun pernah gunakan. Dia suruh anak tulis banyak kali. Betul cikgu. Berarti sebab kena paksa, kena sokong. Anak saya dah 2, masih tak faham 10. Nilai tempat tu, Puan Zurina, dia tak faham apa itu 10 dan 100. Macam mana ada tip? Saya ada buat video tentang nilai tempat. Ada dalam Telegram, kena menggali lah sikit. Sangat banyak bahan. Dalam Telegram saya, media saja lebih 1000. Termasuk gambar, termasuk video berulang. Tapi video pengajaran saja untuk tahun 1 sampai tahun 6, lebih dah 100 video. Semuanya free dalam Telegram saya. Join lah. Datuk cikgu, amboi Datuk lagi. Bila saya paksa keluar suara rimau, anak terus menangis lari masuk bilik. Macam mana Datuk? Keluar. Maknanya suara je macam rimau. Ayah dia bukan macam rimau tu, Syafiq Muhammad. Sebabnya anak boleh lari bila ayah berada di tepi. Saya kalau saya panggil saya, Asyad datang sini, dia akan datang. Duduk sini, dia akan duduk situ. Kalau dia menangis situ. Dia tak berani dah bangun pergi. Saya kata duduk situ. Maknanya ini suara je macam rimau ni. Anak boleh lari, anak saya tak boleh lari. Kena tu lah.
Kalau dia tak suka perasaan, janganlah asyik perasaan dia. Tak bagus juga. Pujian sekali-sekala. Bagi hadiah. Belai-belai sikit. Puji-puji sikit. Bagi membersikal. Okey, abang dapat Hafiz 5. Ayah bagi beli rollerblade baru. Waduh, makan modal betul lah. Allahu handsome-nya Nazmi. Oi, dari Sarawak puji handsome. Sama-sama. Tapi rambut saya tak boleh buat macam tu lah Nazmi. Korea look punya tak boleh lawan Nazmi. Saya sayang awak. Baik, King. Saya ajar nak buat saya macam juga explain dia sibuk nak hafal. Marah dia Melin. Jangan bagi dia gitu. Tak bagus. Teknik Abang Sifir 2468 tak bagus. Baiklah. Untuk tahu satu topik penting asal apa konsep Islam tambah tolak. Okey, dah konsep tambah tolak adalah tahun 1 adalah bundar. Lepas bundar, pengenalan asas pada pecahan. Dia kena tahu setengah adalah 1/2, 1/2 adalah satu pecahan, dari separuh pecahan adalah satu benda yang dibahagikan sama banyak, tak sama besar, bukan pecahan. Dia kena kenal 1/2, 1/4. Asas pecahan bermula di tahun 1. Okey, kemudian dia dah mula belajar ruang. Secara basicnya, tambah tempat kosong di tengah. Tahun 1 dah ada. 2 tambah berapa sama dengan 6. Okay. Dia ada tambah dan tolak kurang pada 100. Kuasai yang tu dulu. Subhanallah kacaknya, kata Afian Mak Rawi. Cikgu, apa Telegram cikgu? Kat wall saya ada, Roslina Lin. Kat wall saya, semalam baru saya post. Suruh join Telegram saya. Yang mana cari Telegram saya, kat wall saya ya. Kenapa makin lama makin susah? Sebab teknologi sekarang, dunia sekarang makin lama makin maju. Silibus mesti seiring dengan peredaran teknologi dan zaman. Kita tak boleh biarkan silibus masih ditakut laba macam kita belajar dahulu. Sedangkan keperluan dunia semasa memerlukan teknologi pemikiran anak lebih tinggi. Baiklah, lama dah ni. Ya, saya duduk Pasir Putih Azizah. Okeylah. Nak senang hafal CV7 Captain Neo. Ada banyak guna jari lah apalah. Teknik yang paling bagus adalah hafal 177, 227, 14, 37, 21. Itu Captain Neo. Bestnya pemandangan tadi. Okeylah. Siapa-siapa nak modul. Okey, saya buat Medzia untuk tahun 4, 5 dan 6. Saya ajar macam ajar di sekolah. Siap topik by topik. Sepatutnya bulan ni bab 3. Tapi bab 3 terpaksa cancel. Bukan cancel, tunda bulan depan sebab kita perintah berkurung. Saya tak sempat nak rakam video. Bab 3 dah bab 4 kita akan lancar sentak bulan depan. Sekarang ada 2 bab. Bab 1, bab 2 dia tally. Betul-betul ikut buku teks. Ada tahun 4, tahun 5, tahun 6. Boleh dapatkan di www.medzier.com ataupun dapatkan dengan affiliate saya. Nanti affiliate saya ada ni datang ni. Okey, boleh dapatkan dengan affiliate saya. Jackie adalah jiran saya sekarang berada di Australia. Hello Jackie. Nampak tak Gi? Bila nak balik Kelantan Gi? Anak saya cepat atasi masalah bosan. Saya dah puas paksa. Masalah bosan ni, dia bosan pertama sekali, soalan tu terlampau mudah. Dia boleh lakukan dengan pantas. Yang kedua, dia bosan, dia tak faham. Kita mudahkan, rendahkan arah soalan. Dan juga dia merasa bosan bila benda tu tak menarik bagi dia. Jadikan sesuatu itu menarik. Tak semestinya pembelajaran biasa yang kita rasa bosan. Okey, dah lah, lama dah. Okeylah, marah ayah pula buat apa seseorang dalam bilik ni. Okey. Telegram saya ada di wall saya. Gali wall saya, scroll, ada Telegram saya. Okey. Baru malam tadi saya post. Cikgu asal Pasir Putih kau kapung ke apa? Kapung pada Pak Ahmad. Padang Pak Ahmad. Jalan Jeram Pasu. Kecek luar, tak balik lidah kau. Kita biasa dah 15 tahun mengajar di luar. Baiklah. Ada lagi tajuk Abacus tahun 2? Syarifah Hafizah. Ada? Abacus tahun 2 ada lagi. Bolehkah saya mengajar menghafal sifir dari 1? This one bagus. Kalau anak hafal sifir tahun 1, cikgu sangat seronok. Tahu tak tahun berapa kena hafal sifir? Tahun 2. Tahun 2 perlu kuasai sifir dah silibus sekarang. Kita dulu tahun 4. Sekarang tahun 2. Tahun 2 dah kena hafal sifir 2 sampai 9. Okey.
Kalau anak-anak di tahun 1 dia dah suruh hafal sifir, sangat bagus. Saya sangat syorkan. Cikgu-cikgu sekolah mesti seronok anak tahun 1 dah hafal sifir. Sebab mudah nak ajar tahun depan. Okay, siapa nak Maxia? Ada juga Sifilicious. Sifilicious 9 teknik kuasai sifir dengan mudah. Saya buat ebook, saya buat video. Boleh dapatkan di www.sifirlicious.com ataupun dapatkan affiliate saya. Okay. Okey lah, bye-bye lah dulu. Bye-bye lah dulu. Tak habis awak soalan semua. Okey, bye-bye. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan share. Saya tak delete video saya. Semua live saya tak delete supaya ramai orang dapat manfaat. Itu saja. Bye-bye. Terima kasih sudi bersama petang ini. Jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.